Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Bagi pendidikan jasmani tahun 5, hari ini kita akan belajar unit 6, olahraga asas, larian pecut dan laju. Standard pembelajaran 1.9.1, berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan. 2.9.1, menyatakan berkaitan antara kontak kaki pada permukaan dengan kedudukan badan semasa berlari pecut. 2.9.2, memberi hal ayunan tangan dan kaki yang betul semasa berlari pecut. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid dapat melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul, mengaplikasi pengetahuan dalam asas berlari, mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Untuk topik ini, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 33, 34 dan 35. Terdapat dua jenis acara dalam olahraga. Yang pertama adalah contoh acara balapan. Larian 100 meter, larian 200 meter, larian 400 meter, lari berpagar 110 meter, lari berganti-ganti 4 kali 100 meter. Okey, bagi contoh acara padang. Yang pertama, lompat jauh, lompat tinggi, lontar peluru, rejam lembing, lempar cakra. Apakah yang dimaksudkan lari pecut? Lari pecut bermaksud larian jarak dekat dalam tempoh masa yang terhad. Terdapat 3 fasa utama dalam larian pecut: fasa permulaan, fasa larian dan fasa penamat. Bagi fasa permulaan terbahagi kepada 3 gaya. Yang pertama ialah gaya peluru, gaya sederhana dan gaya panjang. Gaya peluru, blok permulaan adalah rapat dengan garis permulaan. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Gaya sederhana, yang blok belakang 2 tapak dari bahagian blok hadapan, manakala gaya panjang, blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Seterusnya, fasa larian. Kita mulakan dengan posisi kegarisan. Kedua-dua belah kaki menyentuh permukaan trek. Lutut kaki belakang menyentuh permukaan trek. Kedua-dua tangan dibuka melebihi keluasan bahu dan diletakkan di atas trek. Jari dikembangkan berbentuk gerbang. Kedudukan kepala adalah separa dengan bahagian belakang badan dan mata memandang ke arah bawah. Selepas arahan sedia, kedua-dua tumit ditekan ke belakang. Lutut pada kaki hadapan dibengkokkan pada kedudukan 90 darjah. Lutut pada kaki belakang berada pada kedudukan 120 hingga 140 darjah. Kedudukan pinggul adalah lebih tinggi sedikit dari kedudukan bahu, manakala bahagian hadapan badan dihala ke hadapan. Kedudukan bahu adalah ke hadapan melebihi kedudukan tangan. Terusnya, fasa lonjakan. Dada menegak dan terangkat semasa kedua-dua kaki menekan dengan kuat pada blok. Kedua-dua tangan diangkat dari permukaan sambil dihayunkan secara bersilang. Anjakan dari kaki belakang adalah kuat dan pendek. Anjakan kaki hadapan adalah kurang kuat tetapi lebih panjang. Kaki belakang dihayunkan ke hadapan sambil badan condong ke hadapan. Lutut dan pinggul dilunjurkan sepenuhnya pada akhir pecutan. Semasa pecutan, kaki hadapan dengan cepat diletakkan di atas berbola kaki untuk memulakan langkah pertama. Badan masih condong ke hadapan. Kaki bawah adalah selari dengan permukaan trek semasa pemulihan. Jarak dan frekuensi langkah meningkat pada setiap langkah. Dada ditegakkan selepas 20 hingga 30 larian. Tegakkan tangan di sisi badan ke atas dan ke bawah. Tegakkan kepala dan mata pandang ke hadapan.
Tinggikan lutut dan gunakan berbola kaki untuk menolak badan ke hadapan. Ayunan tangan sangat penting untuk menstabilkan larian. Fasa terakhir adalah fasa penamat. Bagi fasa penamat, berlari dengan 10 meter lebih dari jarak lariannya. Pelari perlu berlari pecut sehingga melewati garisan penamat. Cara yang paling baik untuk menamatkan larian ialah untuk menonjolkan bahagian dada ke hadapan.